اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, mana dapat kita sambung panggil hadis 40, iaitu hadis yang ke-32, surat 448. Dasarkan kepada hadis la darara wa la dirar, yakni menolak kemudaratan dalam agama Islam. Kita masih lagi bincang beberapa furu' ataupun cabang kaedah fiqh yang lahir daripada hadis la darara wa la dirar. Daripada hadis la darara wa la dirar ni lahir beberapa kaedah fiqh ataupun disebut al-qawaid al-fiqhiyah. Sambungan dia dia tulis di sini D ya. Ad-dararul asyaddu yuzalu bid-dararil akhaffi. Itu kaedah fiqh ni. Maksudnya kemudaratan yang lebih besar ataupun yang lebih berat. Ad-dararul asyaddu, kemudaratan yang lebih besar ataupun lebih berat dihapuskan dengan kemudaratan yang lebih kecil atau ringan. Itu makna dia. Ad-dararul asyaddu yuzalu bid-dararil akhaffi. Ini kaedah fiqh. Maksudnya diperbolehkan melakukan sesuatu yang mengandungi kemudaratan sekiranya perbuatan itu dilakukan demi untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar dan berat. Kaedah asalnya tak boleh buat mudarat, kita tak boleh buat mudarat, tapi dalam keadaan tertentu boleh dibenarkan buat mudarat, tapi mudarat itu lebih kecil untuk menghapuskan kemudaratan yang lebih berat. Nanti kita tengok contoh. Kalau kita tengok contoh, dia lebih kita nampak. Kita tengok contoh. Dia sebenarnya asas utama syariat ni dia panggil apa? Jalbul maslahah, apa ni, wa darul mafsadah. Dia menjaga kebaikan ataupun mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Atau sebenarnya semua syariat yang Allah Ta'ala turun tu dia ada maqasid dia ada maqasid syariah. Tujuannya Allah Ta'ala nak jalbul maslahah, nak jaga kemaslahatan. Maslahatan mana? Kebaikan umat manusia seluruhnya. Jalbul maslahah wa darul mafsadah, dan nak menolak kerosakan. Ada ketikanya nak tolak kemudaratan, kena tolak dengan kemudaratan juga. Mana boleh buat mudarat waktu itu tapi mudarat yang lebih kecil. Nak beritahu ni bahawa agama kita ni dia dipanggil apa? Fleksibel. Dia mudah, dia tidak menyusahkan hamba. Antara cabang-cabang fiqhnya adalah hakim diperbolehkan untuk mengambil harta orang kaya, harta orang kaya lebih dari kadar yang ditetapkan dalam fardu zakat. Sekiranya harta zakat tidak mencukupi untuk menutupi keperluan orang-orang miskin dan para fakir, justru kemudaratan yang ditanggung oleh orang-orang kaya lantaran tindakan sedemikian adalah lebih ringan dari kemudaratan terpaksa dibebani oleh orang-orang miskin dan fakir sekiranya hajat mereka tidak dipenuhi. Ini dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam sesebuah negara Islam, maknanya ada ketikanya zakat yang dikutip daripada orang-orang kaya tu tak boleh menampung keperluan orang miskin.
kawasan tak cukup. Pada waktu tu maknanya dibolehkan makna di situ pihak berwajib tadi kutip lebih daripada orang kaya, ambil lebih daripada harta daripada orang kaya ni mudarat sebenarnya. Mudarat orang kaya lah kan. Tak ada pasal-pasal. Tidak pasal-pasal ambil lebih apa. Contohnya. Tapi pada waktu ni mudarat ambil harta lebih daripada kaya itu lebih ringan daripada mudarat yang dihadapi oleh orang miskin yang sangat perlu untuk menjaga dipanggil apa? Ad-darurah al-khamsah. Kepentingan hak lima. Hifzul nafs, jaga nyawa, jaga jiwa, sehingga menyebabkan orang miskin yang memerlukan RM1 tadi untuk beli makanan, minuman, keperluan hajat kehidupan dia, untuk meneruskan kelangsungan hidup dia itu tidak tertangguh, tidak terhalang. Dan pada waktu itu tidak akan ada lah golongan-golongan hak miskin dan melarat dalam negara tersebut. Begitu maksudnya. Mana kemudaratan yang ditanggung oleh orang kaya tadi lebih ringan daripada kemudaratan yang ditanggung oleh orang miskin tadi. Kaedah ad-darul hasan yuzalu bid-darul akhar. Itu salah satu lah. Jadi penggunaan dia, pemakaian dia luas. Contoh yang berlaku pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kan ada cerita bagaimana seorang Arab Badui di peringkat awal Islam, dia mari dia kampung tu, dia masuk dalam masjid, dia baca kecing. Kan, kecing ada masjid. Mana boleh kecing ada masjid kan? Para sahabat Nabi juga malu. Ada setengah tak lagi napa lagi ambak ada. Apa ni? Apa mari kecing ada masjid. Jadi ceritanya Nabi larang, jangan. Nabi larang, jangan dilagi dia, jangan. Walaupun keadaan fiqh ni tidak wujud secara formal zaman Nabi. Zaman Nabi ni keadaan fiqh ni berlaku secara umum, asas. Sebab apa ni, pembinaan keadaan fiqh ni berlaku zaman-zaman yang lewat ni tu. Ulama-ulama lewat ni dia susun kitab berpuluh-puluh kaedah fiqh. Siapa tu ambil kitab qawaid fiqhiyah ni zaman Nabi ada dah. Bukan kata kaedah ni wujud zaman kita dah, zaman Nabi ada dah. Tapi sebab Nabi ni dia jadi isu sebenarnya mengapa yang Nabi larang, sebab sebenarnya lah untuk mengelakkan mudarat lebih besar. Mudarat lebih besar. Dia kecil situ tu mudarat kecil. Gapo mudarat besar? Gapo dia mudarat besar situ? Kalau kita kiamat dia kecil, Nabi kata kiamat dia kecil, dia lari habis putih sejid lah. Tak ada, dia kecil situ je. Dia caca habis lagi. Kena cuci seperti sejid lah. Kan dia kecil situ ya, mudarat kecil situ. Sebab dia, lepas dia kecil, selesai kecil. Selepas dia, begitu. Sebab kan kita kata orang tidak ada ilmu. Apabila dia kecil situ, dan apabila selesai dia kecil, selesai selera, dia keluar masjid. Nabi pun ajak sini, ada dalam hadis. Nabi kata pergi ambil air sebekap, cucuk situ je lah. Kemudian kira ayak ke dia, baru kira ayak ke dia, bahawa jangan kecil dan sejid. Tapi kalau kita pergi hamba, menyebabkan dia terkejut, takut, lagi habis sebagai sejid dia mudarat kecil. Mudarat lebih besar kan? Mana mudarat juga dia kecil satu kemudarat. Maknanya kotor lah masjid tu, najis lah masjid tu kan. Tapi mudarat tu lebih kecil daripada mudarat apabila dia lagi sana tu cerita. Itu yang terpakai kaedah tu sana lah. Ada lagi kan contoh dia, kita nak suruh nampak lah. Adalah kitab-kitab yang ada sebut contoh orang sakit kaki, tak kena kecil mani, kau tahu kan, boleh dia buka kaki.
Hukum asal gerak kaki tak boleh. Tak boleh. Haram gerak main-main nak gerak kaki, gerak tangan, gerak mana boleh. Sebab itu hak Allah. Hak Allah mungkin je kita. Tiba-tiba dia kena keciuman ni, ibu jari kaki, boleh tak gerak? Boleh lah, berdasarkan kaedah ni boleh gerak. Sebab untuk mengelakkan mudarat dosa. Gerak tu mudarat kecil ya, sebab nak buat ni. Mudarat besarnya menyebabkan penyakit tu boleh merebak seperti tu. Itu. Jadi betul lah orang makna ni, tak salah lah. Tapi tak tahu lah dia betul pakai kaedah ni kalau betul. Tapi kalau dia tanya betul peti, mana peti? Ni kaedah boleh pakai. Sebab kita semua kerja buat kita ni nak suruh jadi ibadat, kita kena sadar kepada agama. Dan dalam agama ada penyelesaian. Kaedah-kaedah fiqh sebenarnya untuk menyelesaikan masalah kita supaya dia tidak jadi haram, dia tidak jadi benda tu benda yang tidak betul, tidak selari dengan syarak. Gitu. Begitu juga ada kes gini, kes orang tu solat berdiri menyebabkan aurat dia terbuka nampak. Kan kita kalau sembahyang fardu tak boleh sembahyang duduk kan. Berdiri tu rukun tu. Jadi ada orang tu kalau dia berdiri nampak aurat, maka di waktu tu dia boleh sembahyang bila duduk. Sebab untuk mengelakkan nampak aurat. Nampak aurat tu menyebabkan mudarat lebih besar daripada dia duduk sana. Banyaklah contoh-contoh lah. Kalau nak detail lagi kita kena halusi lagi dan buat tajuk ni lah. Itu secara ringkas beberapa contoh. Terdapat dua kaedah yang semakna dengan kaedah ini, iaitu pada bawah kaedah kecil, kaedah husnah ni ada kaedah kecil-kecil boleh. Yakhdaru ahwanus syarraini. Yang dipilih adalah keburukan yang lebih ringan dari dua keburukan. Maknanya kita memilih kemudaratan yang lebih ringan. Ada dua mudarat, pilih yang lebih ringan. Contoh, kalau kita semayang tak ada ta'imah solat aku, dua-dua tak mana belakang, pilih yang paling ringan tak mana. Mana waktu itu kena buat juga semayang jemaah. Tak boleh kita kata, tak boleh buat semayang jemaah, kampung kita tak ada orang pandai solat aku. Dok cari di antara dua tak mana, tengok mana kau guys sikit. Pandai sikit daripada tak pandai. Gitu. Nak cari yang paling layak tak ada dah. Tak ada. Mana baca paling kokak-kokak belakang, mana paling kurang kokak-kokak. Gitu. Akhafud darar. Yang keduanya, ma iza ta'aradat mafsadatani ru'ya a'zahuma dararan. Lebih kurang dah. Lebih kurang dah. Cuma matan dia je bunyi lain. Dia kata jika kedua-dua perkara yang merosakkan bertembung, hendaklah dikendalikan perkara yang lebih besar mudaratnya dari dua perkara tersebut. Apabila bertembung dua mudarat, maka hendaklah dikurang mudarat yang lebih besar. Kita kena utamakan menghapuskan kemudaratan yang lebih besar. Jangan dicari orang kecil tu. Ini dia panggil aulawiyah lah, prioriti. Prioriti. Kalau kita dalam masyarakat kita banyak sangat mudarat lah. Mudarat mana yang lebih besar? Buang tu dulu. Buang mudarat lebih besar dulu. Contoh, kita mau contoh. Contoh-contoh lain. Maknanya contoh Dr. Tino boleh merawat pesakit lelaki. Di mana ketika itu tidak ada doktor lelaki. Boleh. Dibolehkan itu berdasarkan kaedahnya. Sebab apa? Sebab begitu juga sebaliknya, doktor lelaki pun boleh rawat pesakit perempuan, wanita. Sebab dua-dua mudarat lah. Apa tu? Tino jantan kan. Main tino jantan ni kita tak boleh main dah. Benda tak boleh main-main. Dua-dua mudarat lah. Dua-dua mudarat. Tetapi dia suruh meraihkan. Mana mudarat lebih besar sekali. Waktu itu maknanya besar mudarat tadi ialah kesakitan yang sedang
apa ni tanggung oleh pesakit sana, kena pergi buat. Caranya terpaksa apa meraihkan apa ni mudarat hal lebih ringan tadi. Nampak aurat apa tu. Kan? Ya, ada memang bahaya tapi dibenarkan. Kalau tidak dibuat boleh menyebabkan orang itu meninggal dan sebagainya. Ataupun lebih teruk lagi dia punya apa ni kesakitan. Itu salah satu lah. Kemudian seterusnya di sini yatahammalu masih isa yatahammalu ad-dararul khas lidaf'i dararil 'am. Maksudnya menanggung kemudaratan yang khusus demi untuk mencegah terjadinya kemudaratan yang umum. Menanggung kemudaratan yang khusus demi untuk mencegah terjadinya kemudaratan yang umum. Mudarat khusus ni makna mudarat itu menimpa orang tertentu saja. Mudarat umum ni maknanya mudarat yang menimpa masyarakat umum seluruhnya. Kita cuba tengok contoh dia. Jika kemudaratan yang khusus bertembung dengan kemudaratan yang umum, maka kemudaratan yang umum hendaklah dikendalikan. Yang wajib mencegahnya walaupun disebabkan tindakan sendiri terjadi kemudaratan yang khusus atas sebahagian orang. Walaupun pada masa yang sama ada orang-orang tertentu itu terkena kemudaratan tadi, tapi demi untuk mencegah kemudaratan orang ramai, maka paksa. Kita ni nak rahim orang perseorangan tadi, tapi kena rahim orang ramai. Antara cabang-cabang fiqhnya adalah hakim muslim yang adil diperbolehkan untuk memaksa penimbung barang-barang. Dia terjemah penimbung barang-barang ni maknanya orang yang memonopolikan satu-satu barang. Dia macam dia monopoli dia ataupun dia pegang barang tu lah. Dia simpan barang kat dia banyak dah. Dia akan menjualnya bila harga tinggi. Tujuan dia nak naik harga kan. Bila harga tinggi akan menjual apa yang ditimbunnya dengan harga pasaran. Jadi boleh maknanya hakim memaksa dia jual macam harga biasa lah, harga pasaran biasa. Walaupun keputusan sedemikian akan mendatangkan kemudaratan ke atasnya, ke atas para peniaga tersebut demi untuk menolak kemudaratan umum dari orang. Benarnya daripada segi hukum dia nak jual berapa pun ikut dia lah, kadang-kadang bagai dia kan. Tapi daripada segi kemaslahatan umum, apabila dijual dengan harga mahal, boleh apa namanya menyusunkan dan menindaskan orang ramai, terutamanya orang yang susah, orang miskin dah. Pada waktu itu hakim boleh paksa dia kena jual dengan harga biasa. Tapi bila dia menjual dengan harga biasa, seolah-olah mendatangkan kemudaratan atas dia. Tak ada untungannya dia nak untungannya. Dia betul-betul suruh jual dengan harga biasa, tak ada untungannya. Tapi mudarat atas diri dia je, atas penjual ni. Tapi kalau dia jual dengan mahal, semua orang akan merasa keperitan harga tadi kan. Harga melambung. Jual ikan apa? Selah tak apa 50 riyal sekilo contohnya tu. Harga biasa ni katakan 20 riyal, 24 riyal kan. Dia bahan 50 riyal dia jual. Orang lain tak ada ikan belakang dah boleh jual bahan dia simpan ikan. Maka waktu tu hakim kata mau kena jual 24 riyal cukup. Mana dia soal situ tidak banyak mudaratlah bagi penjual. Tapi di situ dipakai kaedah yatahammal ad-darar khas lidaf'i darar. Kita nak tengok contoh lain di sini yang berkaitan dengan apabila bertemburnya dua kemudaratan ini. Dia kata yatahammal ad-darar khas lidaf'i dararil 'am. Contoh orang hak jenis
bau mulut busuk, dia kata. Orang jenis bau mulut busuk sama ada busuk asam ataupun dia busuk makan bawang putih. Kadang-kadang waktu tu kita boleh halal dia, tidak, jangan malu masjid. Sebab apa? Sebab dia boleh menyebabkan mengganggu jemaah. Dalam masa yang sama, seolah-olah kita menyekat dia daripada mendapat pahala berjemaah. Tapi untuk diri dia. Tapi kesusahan orang duk cium bawang busuk dia tu lama. Waktu tu kita pakai kaedah yatahammal ad-darar khas li daf'i ad-darar. Tidak salah maknanya kalau orang yang ada penyakit gitu sana menyusahkan orang lain, jangan mari masjid. Tak ada masalah. Tapi berapa orang faham tiba sekatnya mari juga. Tak kena orang kocok dia. Mana dia faham kaedah betul. Tapi dari segi kaedah, kalau kita jumpa mengadap tu akhir, benar orang sekarang ni lah. Buat dia pakai kaedah ni. Banyaklah dalam kaedah-kaedah. Contoh yang berlaku baru ni, Covid, masa Covid. Masa Covid tu dia ada kaedah kuarantin kan. Ada SOP kuarantin kan. Tahan orang sakit tu rumah tak boleh tubik. Ni gagal ni. Ni gagal ni. Ramai-ramai dia kata dahsyat dah, tak boleh tubik rumah, tak boleh beli, tak boleh mana ni, bergak dah kan ni. Dan kaedah ni dia makan. Mana kan waktu tu kemudaratan tu daripada personal dia mudarat juga. Tak ada waktu apa kan. Tapi kalau dia tubik menyebabkan jangkit orang. Jadi menyekah maknanya yatahammal ad-darar al-khas li daf'i darar 'am. Kemudian yang seterusnya dar'ul mafasid muqaddimun ala jilbil masalih. Ini kaedah fiqh. Maksudnya menolak perkara-perkara yang merosakkan adalah didahulukan dari menarik kemaslahatan. Apabila bertemu kedua-dua perosak dan maslahat, wajib mencegah perosak terlebih dahulu, walaupun tidak kesyirikan akan menyebabkan lenyapnya maslahat. Kena buat mudarat dulu. Kalau ada kemudaratan dalam masyarakat, kita kena tupu buat mudarat dulu, jangan bicara kemaslahat sana. Dua-dua penting lah. Antara cabang-cabang fiqhnya adalah larangan perniagaan barang-barang yang menghayalkan dan memabukkan, dan yang seumpama dengannya, walaupun dalam perniagaan tersebut terdapat keuntungan dan manfaat ekonomi, justru wujud padanya kerosakan pada masyarakat, akhlak, kesihatan dan lain-lainnya. Jual apa ni, jual PP kok kaya kok gapo kok dak mahal kan, 100 riyal sebutir untung masalah ada, boleh pilih banyak ada. Tapi mafsadah dia besar, menyebabkan orang mampu, orang pening, orang jadi apabila mabuk orang jadi kena berlaku kerosakan dalam masyarakat. Contoh lain kan lebih kurang juga dalam kitab ni dia sebut darul mafasid muqaddim ala jalbil masalih. Cuba kita tengok. Dalam 4 contoh. Ini berkaitan dengan puasa. Dia ada kaitan juga dengan ibadat puasa. Kaedah ni darul mafasid aula menjadi masalah. Contoh dia kata waktu dalam bulan puasa tu orang berkomo berlebih-lebihan. Bulan puasa tak pun nak komo. Ambil air semaya komo semua. Komo kuat. Komo bahaya komo lama komo. Dia kata tak boleh di situ sebabnya dibimbangi tak masuk air. Masuk air kulit dan sebagainya. Dia hukumnya makruh. Sebab apa di situ nak jaga supaya tidak rosak dan terbatalnya puasa. Maka di situ dia kata menjadi makruh bagi orang berpuasa kerana menjaga puasa daripada terbatal. Itu lebih diutamakan berbanding maslahah untuk mendapat pahala. Maknanya buat ibadat komo tu dapat pahala kan. Tapi pada puasa kalau komo kuat-kuat gitu boleh merosakkan puasa. Maknanya di situ menolak kerosakan ini lebih diutamakan daripada
kemaslahatan. Walaupun dia niat nak pahala, tapi dibimbangi takut merosakkan ibadat puasanya. Ada berdasar kaedah ni. Kaedahnya. Kemudian seterusnya G, iza ta'arada al-mani'u wal-muqtadi yuqaddamu al-mani'. Maksudnya jika bertemu halangan dan faktor penyebab, maka halangan hendaklah didahulukan. Apabila bertemu di antara yang melarang dan yang mengharuskan, maka hendaklah didahulukan yang melarang. Kalau ada dua-dua, larang tak boleh dengan boleh, dahulukan tak boleh, dia kata. Maksudnya apabila sesuatu urusan itu mempunyai kemudaratan atau keburukan yang menyebabkan ianya patut dicegah, dan di samping itu ia juga mempunyai faktor yang menyebabkan perlunya ia dilaksanakan, maka cegahan hendaklah diutamakan. Pilih di antara nak cegah ke nak buat, tapi waktu itu kena cegah. Benda lagu mana? Bendanya dia kata antara cabang-cabang fiqh, cabang-cabang fiqh adalah cegahan terhadap rakan kongsi dan melakukan urusan terhadap harta perkongsian dengan cara yang memudaratkan rakan kongsinya lain, justru kerana hak rakan kongsinya ada halangan, walaupun haknya terhadap harta perkongsian adalah merupakan faktor yang menyebabkan sahihnya urusan diperbuat olehnya. Kita tengok contoh lain yang berkaitan dengan iza ta'arada al-mani' wal muqtadi yuqaddim al-mani'. Kita tak berani kalau sama-sama orang atas kita terima baru serupa juga. Dalam kaedah ni serupa juga. Contoh dia kata jualan apa nama ni, benda-benda yang contohnya jualan benda haram, benda arak dan sebagainya ni, walaupun dia mendatangkan kemaslahatan pada ekonomi, tapi pada waktu itu kemudaratan dia lebih besar. Tak boleh. Serupa juga. Ada kaedah yang hampir. kita terbuat ni kalau sama-sama. Ya. Dalam bab ibadat, bab taharah. Bab taharah contohnya kita disunatkan membasuh 3 kali kan. Apabila wuduk kita disunatkan membasuh 3 kali. Tapi apabila berlakunya ketidakcukupan air, maka kita tidak dibolehkan basuh 3 kali. Cukupnya sekali. Ataupun waktu yang terdesak, speed. Contohnya kita bangun waktu subuh, tadi nak naik dah. Contoh kita tahu dah 7 subuh tu tadi naik. Kita sedar pukul 7, 10, 5 minit ada lagi lah. Ataupun sedar pukul 7, 12 minit, 3 minit ada lagi nak habis. Waktu tu dia ambil fardu, dia ambil sekali je. Tak payah duduk main sunat 3 kali. Sebab ni untuk mengelakkan mudarat al-wirsal tadi, iaitu terlepas waktu sembahyang subuh. Ni kadang-kadang bangun lewat subuh dia pergi duduk basuh muka, duduk buat tayiling, teh mata, gosok gigi, lagi naik dah. Kena meraihkan waktu tu. Kena bangun tu pergi ambil sembahyang tadi. Itu begitu maksudnya. Jadi iza ta'arada al-mani' wal muqtadi yuqaddim al-mani'. Jadi ada lagi beberapa kaedah. Maksudnya insya-Allah kita akan sambung semula. Dan sebenarnya kaedah-kaedah yang wujud ni untuk seperti yang sebut tadi, untuk menjaga kemaslahatan ummah, lijalbil masalih wa darjil mafasid, untuk menjaga maslahat ummah dan untuk menghalang, mencegah kerosakan. Dan perkara utama dalam masyarakat 5 perkara, menjaga 5 perkara tadi: jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, jaga akal, dan jaga keturunan. 5 perkara ni. Semua kaedah-kaedah ni sebenarnya nak meraihkan kelima-lima perkara tadi, supaya terjumpa. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama dah. Ni kita kira kuliah terakhir untuk bulan ni lah. Minggu depan puasa, lepas puasa lah insya-Allah. Lepas puasa insya-Allah. Hati ngaji kita mesti pula teman-teman. Tak lepas puasa lepas raya lah.
puasa ni sekadar kita insya-Allah dari dewasa kita insya-Allah. Mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab. Aku ucapkan selamat menyambut Ramadan lah insya-Allah. Puasa tahun ini insya-Allah menjadi puasa yang lebih baik, Ramadan yang lebih baik daripada yang sudah-sudah insya-Allah, dan kita dapat melaksanakan ibadat puasa dengan sempurna insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yasma'una shaqiyyan wa la mudalla wa la mahrum ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbal Allah.